beberapa tanda yang harus kita ketahui. Bunian ini untuk masuk ke alam mereka ada pintu-pintu yang tertentu. Yang pertama, sekiranya ada buluh kuning. Buluh itu pelik daripada buluh-buluh yang lain, bersih di kawasan persekitarannya, dan buluh itu beruas yang agak ruas tidak sama. Okey, ini menarik. Pak Cik ni dia kata, okey, alam bunian ni ada pintu untuk kita masuk ke dalamnya. Maksudnya, this is the idea yang mungkin dia nak kata yang manusia ni boleh masuk ke alam bunian. Jangan lupa tekan butang subscribe dan notification supaya sentiasa updated tentang channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bersama saya Abu Humaid. Kali ini Abu Humaid Reacts, ataupun saya akan berikan reaksi terhadap satu video yang tajuk dia boleh tahan menarik lah. Tajuk dia lah ciri-ciri pintu masuk ke alam bunian. Okey, ini video reaction saya yang pertama. Dan sebab apa? Sebab ada seorang sahabat tadi, dia tanya saya, dia tanya pendapat saya tentang video yang kita bakal tonton ni. Dan saya tak pernah tengok video ni sebelum ni, dan ini kali yang pertama. Jadi saya agak teruja lah nak tengok apa sebenarnya isi kandungan yang hendak disampaikan oleh video ni. Tapi channel ataupun orang kata producer video ni, ML Studios, saya dah kenal lah, saya tahu channel ni, dan saya dah pernah tonton beberapa video yang mereka buat. Not bad, Masya Allah. Mereka salah satu kata channel yang saya follow, dan banyak video-video yang menarik yang saya pernah tonton. So malam ni kita akan, sekarang ni jam saya menunjukkan pukul 3.04 pagi. 3.04 pagi. Okey, 3 pagi 4 minit. Dan saya akan tonton video ni dan tengok apa yang akan disampaikan, dan seterusnya saya akan bagi sedikit komentar lah. Dan mungkin bagi siapa yang mungkin baru kenal ataupun baru tahu siapa saya Abu Humaid, Abang Sufri Mahmud. Saya telah terlibat dengan bidang perubatan Islam ini sejak 1 dekad yang lalu, 10 tahun dah, Alhamdulillah. Dan banyak membuat kelas, kursus-kursus berkaitan dengan perubatan Islam, dan telah menulis beberapa buku yang berkenaan dengan bidang ni. Dan boleh kata topik ataupun tajuk tentang bunian, jin dan sebagainya, benda-benda mistik ni memang orang kata makanan saya lah. Okay, makanan saya lah. Okey, tak apa, kita tonton dulu video ni, dan kemudian kita akan sembang tentangnya, insya-Allah. Okey, so get ready. Saya pun teruja juga nak tonton. So kita start. Hai semua. Okay, Saya nak ajak anda semua sertai acara Nestle Omega Plus Walk a Million Miles. Muat turun aplikasi Jomran dan daftar acara. Mengikut frasa kata bunian bermakna suatu benda yang wujud tetapi tidak kelihatan di mata kasar kita. Okey, dia kata bunian ialah satu benda yang wujud tetapi tidak kelihatan di mata kita. Okey. Banyak lagi makhluk lain selain bunian yang juga wujud, yang kita beriman dengannya, dan ia memang wujud berdasarkan teks-teks naqli ataupun teks-teks wahyu. Contohnya apa? Ialah Allah Ta'ala itu sendiri ialah ghaib. Ya, kita percaya dan yakin adanya Tuhan, adanya Allah SWT yang menciptakan semua makhluk, dan dia wujud, dan dia maha berkuasa, dia yang mengatur segala, orang kata, alam ini, Rabbul Alamin. Dan Allah SWT juga adalah salah satu benda ghaib yang kita wajib imani. Kita tak nampak, tetapi kita tahu ia wujud. Begitu juga dengan malaikat,
syurga, neraka. Ini semua benda-benda yang ghaib. Walaupun ghaib kita tak nampak, tapi kita tahu ia wujud berdasarkan teks-teks Quran dan hadis, ya, teks wahyu. Tentang bunian pula, ia satu persoalan yang sangat menarik. Banyak orang tanya saya pasal bunian. Saya kata berdasarkan apa yang saya tahu, pembacaan saya dan juga pengalaman saya, sebenarnya mereka adalah salah satu kategori jin, jin yang wujud, yang Allah Ta'ala ciptakan bersama-sama dengan kita. Dan nantilah kita sembang, kita tonton video ni sampai habis, insyaAllah. Okay. Mereka ini berada di tempat-tempat yang jauh daripada perkampungan manusia. Tetapi ada juga yang berhampiran dengan perkampungan manusia, terutamanya di kawasan muara-muara sungai, di kawasan hulu-hulu sungai dan di kawasan pinggiran hutan. Bunian ini ada yang berhubung dengan manusia dan manusia juga ada yang berhubung dengan alam bunian ini. Okey, tentang hubung kait antara manusia dengan bunian ni, ada banyak kisah lah kita dengar kan, daripada kisah-kisah popular, ya, pop culture lah, pop culture, masuk movies, drama, TV dan sebagainya. Jadi banyak portrayal ataupun yang menunjukkan adanya hubungan antara manusia dengan bunian. Contohnya, kisah tentang zaman dahulu, ada manusia yang pinjam pinggan mangkuk untuk kenduri kendara. Ini kisah yang popular. Daripada kecil lagi saya biasa baca kisah ni dalam majalah dan sebagainya. Bila ada orang kampung nak buat kenduri kendara, tak cukup pinggan mangkuk. Zaman dulu tak ada catering kan. Zaman sekarang semua caterer yang provide. Zaman dulu orang kampung gotong royong. Jadi biasalah orang kampung, orang miskin, dia susah, dia tak cukup pinggan mangkuk nak buat kenduri kendara. Jadi mereka pinjam dengan bunian. Jadi ini kisah yang popular. Okay? Tapi sejauh mana kebenarannya, Allahu a'lam bishawab. Okay? Kita tonton. Beberapa tanda yang harus kita ketahui. Bunian ini untuk masuk ke alam mereka ada pintu-pintu yang tertentu. Yang pertama, sekiranya ada buluh kuning. Buluh itu pelik daripada buluh-buluh yang lain, bersih di kawasan persekitarannya, dan buluh itu beruas yang agak ruas tidak sama. Okey, ini menarik. Pak Cik ni dia kata, okey, alam bunian ni ada pintu untuk kita masuk ke dalamnya. Maksudnya this is the idea yang mungkin dia nak kata yang manusia ni boleh masuk ke alam bunian. So ikut logik lah, kalau bunian ialah alam jin, ataupun alam bunian sebenarnya adalah alam jin, mereka adalah sebahagian daripada bangsa jin yang menurut Al-Quran dan Sunnah, bermaksud dia seolah mengatakan kita boleh masuk ke alam jin. So adakah manusia, soalannya, adakah manusia boleh masuk ke alam jin? Itu persoalannya. Okay? Tanda yang kedua, tuan-tuan, buluh yang selalunya melengkung banyak di sesuatu tempat itu, seperti ada terawum di bawah buluh itu. Yang ketiga, tuan-tuan, Okey, dia kata pasal buluh kuning. Dan buluh kuning yang melengkung dan sebagainya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Tapi saya yakin sebenarnya kepercayaan ini adalah kepercayaan yang bukan daripada Islam. Kalau kita baca mana-mana teks Quran ke hadis ke kitab-kitab karangan ulama Islam, dia takkan cerita pasal benda ni. Dan saya yakin dan percaya pasal konsep bunian ni sebenarnya dalam alam Melayu, dia adalah sebenarnya kalau ikutkan kepercayaan Melayu itu sendiri, mereka bukan percaya bunian tu jin. Jin ni lain, bunian ni macam benda lain. Dia because mitos Melayu ni dia banyak benda yang bersifat tahyul, yang berdasarkan orang kata dongeng-dongeng orang tua. So banyak perkara yang samar dan perkara yang kadang-kadang kita boleh katakan hanyalah tahayul semata-mata.
Okey. Jadi soalannya, kalau alam bunian itu wujud, sebagaimana kita wujud, manusia juga wujud, kenapa hanya di alam Melayu sahaja ada bunian? Itu soalan dia. Adakah di negara lain tak ada bunian ataupun ada? So, kalau ada alam bunian di negara lain, contohnya di negara Arab ke, negara Eropah ke, adakah di sana juga nak masuk ke dalam bunian tu kena cari buluh kuning? Adakah buluh kuning tumbuh di negara, contohnya di Arab Saudi ataupun di Yaman, negara padang pasir, tak ada pokok buluh? So, bermaksud di Arab Saudi ataupun di Yaman tak ada alam bunian? Macam tu ke? So, banyak perkara kita boleh soal lah. Ya, that's my point. Kiranya pohon rendang yang besar, di bawahnya bersih dan seakan-akan ada tali buaian, maka itu juga adalah pintu masuk ke alam bunian. Seterusnya, sekiranya ada air terjun, di belakang air terjun itu masih ada ruang, maka di situ juga pintu masuk ke alam bunian. Sebab itu tidak digalakkan untuk bercakap besar, bercakap. Dia kata pintu masuk ke alam bunian ini antaranya ialah air terjun. Ya? Air terjun yang ada ruang kosong di belakangnya. So, ini juga satu, orang kata, perkara yang kita boleh persoalkan kebenarannya. Sebab macam saya katalah, okey, macam saya kata, apa nama, negara-negara yang kering kontang misalnya, sebab kita tahu kalau ikutkan contohnya tentang jin ni, alam jin ni, kita banyak dapat daripada tulisan-tulisan para ulama, tulisan-tulisan para ulama yang berasal daripada negara Arab ataupun mereka menceritakan asar ataupun riwayat di negara Arab. Bermaksud di negara Arab ada jin, ada alam jin. So, kalau bunian ialah jin, maka nak masuk ke alam jin, kena ada air terjun. My question is, di negara Arab ada ke air terjun? Contohnya di padang pasir. Dan kita tahu daripada teks-teks Islam, Islamic text, classical text, yang dikarang oleh para ulama, bila mereka menceritakan pasal jin, mereka banyak menceritakan jin di lembah-lembah, di padang pasir. Okay? So, di padang pasir kita tahu tak ada air terjun, kering kontang. Buluh pun tak ada. Okay? Perkara-perkara yang tidak baik ketika berada di sesuatu tempat itu kerana bunian ini tidak suka kepada orang yang bongkak, kepada orang yang bercakap besar, kepada orang yang bercakap tidak tentu hala tanpa ilmu pengetahuan yang mendalam. Sekiranya kita sudah memasuki ke alam bunian itu, kita juga akan nampak perkampungan mereka. Mereka juga sama seperti kita, tetapi mereka ini nampak seperti kabus-kabus kehidupan mereka itu. Kita masuk ke perkampungan mereka, akan bertanya kepada kita sesuatu. Maka kita harus menjawabnya dengan hati yang telus ikhlas, supaya kita dapat berhubung dengan mereka dengan sebaik mungkin. Ramai orang yang boleh berhubung dengan alam bunian ini, tuan-tuan. Mereka juga berhubung seperti kita. Apabila sampai ke pintu bunian itu akan membuka pintunya sekiranya mereka telah kenal mereka yang selalu berhubung dengan dunia bunian. Okey, soalannya, apakah keperluan manusia untuk berhubung dengan bunian? That's the question. So, kalau betul manusia boleh communicate, boleh interact dengan bunian, ikut suka hati kita. Maksudnya, tahu pintu masuk, kita boleh masuk suka hati kita. Kita boleh keluar daripada dunia itu ke dunia kita balik sesuka hati kita. Kononnya kita ada ilmu benda tu. Okay. The question is, apa manfaatnya? What's the point actually? So, bagi saya, Allah SWT tidak menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Allah Ta'ala tidak ciptakan sesuatu itu tanpa tujuan ataupun secara sia-sia, dan mesti ada sebab. Okay? So, kalau betul ada manfaat, maka apakah manfaatnya? Kenapa kita nak interact dengan bunian? Untuk apa? Supaya mereka boleh bagi kita duit. Apa sebenarnya?
So, itu soalan yang berlegar-legar dalam fikiran saya sekarang ni. Okey. Kerana di alam bunian mereka ini, tuan-tuan, mereka sangat-sangat berada. Mereka ini juga wujud orang-orang yang jahat. Mereka ini juga wujud di kalangan mereka orang-orang yang zuhud, orang-orang yang memang mengikuti suruhan Allah Subhanahu. Bila dikata macam tu, maka bermaksud kepercayaan orang Melayu ni, ataupun apa yang orang Melayu sifatkan bunian ini sangat mirip dengan alam jin. Sebab itu saya sangat convicted, saya sangat percaya dan yakin bahawa sebenarnya penemuan ataupun pengalaman orang Melayu, tak kisahlah dulu kala ke sekarang ke, tentang bunian ini, sebenarnya mereka telah berjumpa ataupun mereka telah berinteraksi dengan alam jin. Maksudnya ada jin yang mungkin communicate dengan mereka, ataupun sebab kita tahu dan kita yakin pasal ada banyak kisah kalau kita baca kitab-kitab ulama tentang pengalaman tabi'in, para ulama zaman-zaman dulu yang pernah bertemu dengan jelmaan jin. Lebih kurang sama, dia punya orang kata apa, traits ataupun karakteristik, makhluk tu sama macam alam bunian ataupun makhluk bunian yang diceritakan oleh orang Melayu, jadi saya percaya dan yakin sebenarnya bunian ialah jin. Alam bunian ialah alam jin, the same thing, cuma nama saja yang berbeza. Dan memang jin ada pelbagai ragam. Dan surah Al-Jin pun Allah kata, wa kunna tara'iqa qidada, kami mengikuti jalan yang berbeza-beza. Dan Syekhul Islam kata bermaksud jin ini ada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Wa anna minas salihun wa minna duna zalik, di kalangan kami ini jin lah, di kalangan kami ini ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Jadi pakcik tu cakap tadi betul lah, kalau jin memang betul, ada jin yang jahat, ada jin yang baik, ada jin yang taat pada Allah SWT, Islam, mukmin, sebab risalah Islam, risalah Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala ini untuk dua-dua, manusia dan juga jin. Maka jika ada individu yang boleh berhubung dengan dunia bunian ini, selalu memikirkan tentang keburukan-keburukan, selalu memikirkan sesuatu benda tentang kebaikan berhubung dengan dunia bunian ini, boleh membantu kita. Kita juga boleh membantu mereka. Maka disitulah wujudnya sesuatu yang kadang-kadang banyak mereka tidak percaya akan situasi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pentingnya kita sentiasa bertakwa kepada Allah, kerana Allah akan tahu apa yang kita buat. Maka kalau kita mulakan dengan baik, di hujung perjalanan kita juga akan baik. Bagi mereka yang boleh berhubung dengan dunia bunian, sangat-sangat berhati-hati. Dunia mereka berbeza, dunia kita berbeza. Tetapi dengan adanya ilmu yang mencukupi ini, maka gunakan sebaik mungkin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Penutupnya dia kata kita bertakwa pada Allah SWT. Baik. So my comment is that bertakwa pada Allah SWT ni perlulah didasari atas dasar ilmu yang benar. Bila pakcik tu cakap kita kena ada ilmu, maka bagi saya, pengalaman saya, ilmu yang kita perlukan ialah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kefahaman tentang kitabullah, apa yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang hal ehwal ghaib. So saya sarankan kepada para penonton, kalau berminat, kita berminat nak tahu pasal alam, so-called alam mistiknya, alam ghaib ini, saya cadangkan untuk mendalami tafsir surah Al-Jin, surah yang ke-72 dalam mushaf Al-Quran, surah yang bernama surah Al-Jin. Di sana Allah Ta'ala ceritakan pada kita sifat jin. Sangat jelas, sangat straightforward, dan banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada tafsir surah tersebut. Dan bila kata tafsir, saya sarankan tafsir Ibn Katsir, yang sangat mudah untuk difahami dan berdasarkan riwayat, tafsir bimaksur. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya berpandangan begini, tidak ada nas yang jelas dalam Quran maupun sunnah tentang hubungan antara kita dengan jin.
Maksud saya, adakah perlu, tak perlu ke, apa manfaatnya? Tetapi yang penting, banyak riwayat daripada sahabat yang mana mereka bila bertemu dengan jelmaan jin, mereka akan diajar ataupun mereka akan diberitahu supaya melindungi diri daripada mereka. Contohnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bertemu dengan jelmaan jin di masjid yang cuba mencuri makanan. Kemudian riwayat Ubay bin Ka'ab yang mana bertemu dengan jelmaan jin yang mencuri makanan di rumahnya. Dan semua riwayat ini mereka tanya pada jin, macam mana kami nak protect diri kami daripada kamu. Maka bermaksud orang kata sikap sahabat terhadap jin ataupun bunian ini ialah untuk menjauhkan diri kita daripada mereka. Dan Rasulullah SAW juga mengajar kita bukan berkawan ataupun dekat dengan syaitan. Bukan untuk berkawan ataupun berhubung dengan bunian ataupun jin. Tetapi untuk mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab syaitan di kalangan jin juga ada sebagaimana syaitan di kalangan manusia. Sebab syaitan itu ada dua. Syaitan jin dan syaitan manusia. Jadi berhati-hati. Saya juga berpesan supaya berhati-hati. Jangan terjebak dengan mitos-mitos ataupun dongeng yang sebegini, dan sama-sama kita berilmu dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So video yang menarik, perkongsian yang menarik, tapi I have my own comment and kata opinion, dan saya bukan nak kata saya betul ataupun bukan saya sahaja betul, tak. Saya kata yang betul ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. So kita follow apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Okey. So berjumpa lagi insya-Allah dalam video akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.